Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Video kali ini kita nak discuss topik seterusnya, topik chapter 8, iaitu hypothesis testing. Jadi hypothesis adalah prediction ataupun berkait dengan prediction. Kita nak tengok sama ada prediction kita buat tu betul ataupun tidak. Jadi secara generalnya atau secara ringkas, hipotesis ada dua. Hipotesis kita panggil hipotesis H0, dan satu lagi hipotesis alternatif. H0 adalah hipotesis yang yang first kali kita null hipotesis. H0 ni semua null jadi yang test directly tentang sesuatu data. Okey, yang ataupun dalam ayat secara statistik ini adalah the hypothesis that sample observations result purely from chance. Jadi macam kalau berkait dengan faktor lain, maknanya kalau null hypothesis ni maknanya tak ada efek daripada faktor-faktor lain. Okey, seterusnya adalah alternative hypothesis yang berlawanan daripada null hypothesis tadi. Alternative hypothesis. Okey, yang kontradik dengan null hypothesis. Sebagai contoh, kita buat kajian dalam dua kolom A, kolom B, berkenaan dengan komposisi ikan. Okey, jadi kalau kita tadi kita nak tengok sejauh mana contoh faktor perbezaan environmental parameters antara dua kolom ni terhadap komposisi ikan. Jadi null hipotesis kita adalah A sama dengan B. Maknanya tak ada beza antara komposisi antara dua kolom ni, komposisi ikan. Bilangan spesies, taburan spesies. Okey. Alternatif hipotesis pula sama dengan, maknanya A tak sama dengan B. Komposisi, kalaulah kita ambil contoh satu elemen iaitu diversity ataupun species richness. Kalau A sama null hipotesis kita mengatakan bahawa parameter berlainan pun tak memberi kesan terhadap bilangan spesies. Tapi kalau alternative hipotesis kita mengatakan bahawa parameter yang berlainan memberi kesan kepada bilangan spesies. Maknanya A dengan B tak sama. Tak kisahlah A tinggi ke, B rendah ke, ataupun A rendah, B tinggi. Mana-mana, asalkan tak sama, dia bermaksud alternative hypothesis. Okey, seterusnya contoh yang lain, dia bukan semestinya perbandingan antara dua sampel. Contohnya kita nak tengok A sahaja. A sahaja, saya buat lain lah. A, kolom A, kita andaian populasinya adalah ada 1000 individuals, maknanya N sama dengan 1000. Okey, jadi kita buat resample, mana seorang ditugaskan untuk buat sampling, nak tengok betul ke 1000 dalam kolom ni. So turn out bila buat sampling dapatlah 1030 ekor. Maknanya kalau H0 hipotesis kita N sama dengan 1000. Kalau alternative hipotesis N tak sama dengan 1000, maknanya 1030. Okey, ni 1030 ni beza dari segi nombor memang berbeza, tapi secara statistiknya sama ada dikira sebagai
signifikan tak perbezaan antara 1000 versus 1030. Dari segi nombor memanglah 1000, 1001 tu beza kan, tapi dari segi statistik sama ada berbeza ataupun tak, yang tu ditentukan oleh kita berkait dengan topik sebelum ni, iaitu confidence level, berkait lah, confidence interval, semua ada kaitan. Okey, jadi dalam nak menentukan hipotesis ni, ada satu test dipanggil significant test. Untuk secara statistik, untuk nak test hipotesis, comparing data to values predicted by hypothesis. Maknanya nak compare sama ada 1000 dan 1030 ni beza ke tak, ataupun A dengan B ni beza ke tak. Okey. Jadi secara konvensional ni, dia significant test ni, significant level ni, dia berkait juga dengan probability. Jadi kalaulah null hipotesis tadi dia dikira sebagai salah ataupun tak memenuhi null hipotesis bila probability valuesnya kurang daripada 0.05. Maknanya probability dia tak capai 95%. Maknanya kita tak yakin lah, keyakinan kita kurang pada 95%. Maknanya kita tak boleh nak terima null hypothesis. Jadi bila tak terima null hypothesis, maknanya kita terima alternative hypothesis. Dalam konteks ni, sebagai contoh tadi kita kata ikan ada ni populasi 1000, tapi bila sampel balik dapat 1030. Okey, maknanya kalau lah bilangan probability-nya untuk dapat 1000 ni tak sampai 95% ataupun 0.05. Jadi kita kena terima bahawa ikan sebenarnya bukan 1000 tapi lebih pada 1030. Jadi kita terimalah yang alternative hypothesis. Okey, nak cerita secara falsafah ni mungkin pening kepala sikit lah. Okey, jadi nak test sampel ni, kita kena tahu significant test ni ada dua jenis. Test statistik, satu bila sampel distribution normal ataupun sampel tu besar dari 30, jadi kita guna Z statistik, sama dengan ni dua mean populasi, mean yang baru bagi dengan punca kuasa. Ni ada dalam dalam nota untuk yang sampel normal. Okey, ataupun T statistik, Z statistik. Kalau yang sampel tak normal, kita guna student T distribution untuk sampel yang kurang daripada 30. Jadi T sama dengan pun ada dalam diberi dalam nota.